Kita tahu bahawa ada segelintir daripada rakyat kita yang masih lagi terkandas, terperangkap di luar negara, tetapi ada juga yang telah pun selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada anda semua. Baik, menyentuh tentang perkara tersebut, saya ingin membuat satu panggilan video bersama dengan salah seorang mereka yang telah pun pulang dari Ireland ke Malaysia. Kita bersama dengan Dr. Hafsah Sazali, pengamal perubatan dermatologi registrar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, Alhamdulillah sihat. Okey, Doktor macam mana, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Doktor, kita pun nak tahulah kan macam mana perjalanan Doktor dari Ireland ke Malaysia. Bila kabarnya telah pun pulang ke Malaysia ni, Doktor? Lebih kurang seminggu. Alhamdulillah semua berjalan lancar seperti yang dirancang. Macam biasalah kat mana-mana pun sekarang banyak airport pun dah lengang kan. Ya. Dan pulang ke Malaysia pun Alhamdulillah urusan lancar dari airport sampailah ke urusan ke program kuarantin ni. Okey, dan kita pun tahu bahawa semua rakyat Malaysia yang berkelana di luar negara, sama ada anda seorang mahasiswa ke ataupun anda bekerja di luar negara, kalau balik ke Malaysia harus melalui proses kuarantin seperti mana yang doktor lakukan sekarang ini. Kita nak tahulah doktor sekarang ini dalam proses kuarantin, mungkin doktor boleh kongsikan keadaan ketika kuarantin ini kan, bagaimana keadaannya di sana, doktor? Jadi konsep kuarantin ni untuk individu yang berisikolah. Dalam keadaan ni orang yang dari luar negara dan Ireland pun di Eropah, tak semua negara Eropah yang ada masalah yang besar, tapi saya rasa kerajaan mengambil langkah berhati-hatilah dengan membuat program ni. Jadi konsepnya ialah kalau boleh orang-orang yang di kuarantin ni mesti ada bilik sendiri dan anda sendiri kan, menggunakan tuduh garpu sendiri. Kalau di mana-mana pun di negara lain pun perlu begitu. Cumanya bezanya kerajaan mengambil langkah yang proaktif untuk kumpulkan individu-individu ni di satu tempat. Okey, jadi segala makanan semua cukup ya, doktor, sepanjang tempoh kuarantin? Lebih daripada cukup. Alhamdulillah. Okey, baik doktor. Doktor berada di Dublin, di Ireland ya. Okey, waktu ketika doktor bekerja dekat sana. Jadi saya ada terbaca dan juga ada rakan saya yang berada di sana juga, mereka berkongsilah cerita ketika tatkala mereka berada di Ireland, katanya apabila mereka ataupun kerajaan Ireland menitahkan agar mereka berada di rumah, tetapi ada juga yang engkar tentang perintah tersebut. Ada yang keluar bersia-sia kan dan sebagainya. Lepas tu kita dekat sini memang cakna pakai topeng kan untuk keluar ke mana-mana. Tetapi orang-orang di Ireland kalau nampak contohnya macam orang Malaysia kalau pakai topeng ke apa semua, mereka akan pandang pelik tentang perkara tersebut. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang perkara ini, bagaimana agaknya orang-orang Ireland berhadapan dengan COVID-19 ini, doktor? Okey, secara medical kan hanya orang yang bersimptom saja yang perlu pakai facial mask mask tu. Tapi ialah kita pun risau, jadi ramailah yang pakai mask, tapi kalau yang tak perlu itu janganlah beli banyak-banyak sebab petugas kesihatan perlukan. Dari segi dari segi keadaan di sana, mula-mula sebenarnya kita mulakan dengan partial lockdown tau. Jadi dia gunakan perkataan lockdown ni, tapi yang lebih bertumpu kepada mula-mulanya sekolah dan universiti dan college. Itu yang ditutup dulu. Restoran dan pub dan sebagainya masih lagi dibuka, orang masih lagi keluar, tetapi nasihat mengenai social distancing, hand hygiene diberikan supaya boleh mengelakkan risiko jangkitan. Selepas itu baru diperketatkan, tapi masih lagi orang boleh keluar, boleh lagi membeli belah. Jadi bezanya di Malaysia ni, once dia buat MCO ni, ia sebenarnya konsepnya lebih ketat. Itu bezanya. Dan sekarang ni walaupun sudah lockdown, mereka boleh keluar dan bersenam di luar dalam persekitaran rumah. Tak boleh jauh-jauh lah. Tapi ialah kalau seorang nak keluar, semua orang nak keluar, itu masalahnya. Ya, betul. Itu sama juga masalah dekat Malaysia pun sama ni, doktor. Jadi janganlah mempertikaikan pula bila tak boleh keluar kan. Sebab itu kegusarannya. Kalau seorang nak keluar, semua nak keluar. Jadi social distancing itu susahlah nak amalkan. Baik, doktor. Dekat Malaysia ni kita memang meraihkan frontliners, khususnya untuk mereka yang berada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi doktor yang bekerja di Ireland, mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman bekerja di sana berhadapan dengan COVID-19 ini, doktor. Bagaimana? Okey, sebagaimana yang
semua tahu, saya pun bekerja dalam bidang dermatologi. Tak sempat lagi bertugas dalam pasukan COVID, tapi adjustment yang dilakukan yang pertamanya, klinik semua ditutup buat sementara waktu ni kerana keadaan agak beruncing kat sana. Jadi yang tak urgent memang semua dibatalkan buat sementara waktu ni. Dan kita pun di tempat kerja memang berhati-hati mengamalkan social distancing. Kita pun tak boleh dekat-dekat. Etika batuk dan hand hygiene tu memang amat dititik beratkan. Dan juga ada juga doktor yang selepas saja saya berada di sini memang dah redeploy ataupun dipinjamkan ke pasukan medical dan COVID dan sebagainya. Okey, baik doktor. Yang terakhir sekali mungkin doktor boleh kongsikan tentang harapan dan juga mungkin kata-kata lah ya kepada mereka yang sama-sama macam doktor juga dalam proses kuarantin ini. Mungkin ada kata-kata semangat untuk mereka di luar sana. Silakan doktor. Okey, saya nasihatkan supaya bekerja sama dengan petugas kesihatan dan pegawai apa yang seperti yang telah dirancang dengan Majlis Keselamatan Negara ini, program yang baik. Beri kerjasama dan fikir yang positif, ambil masa ni untuk membuat perkara-perkara hobi-hobi seperti membaca, untuk rehat dan sebagainya, perkara yang kita tak boleh buat di luar sana. Dan saya juga nak ambil kesempatan ni untuk mewar-warkan tentang tabung yang kita anjurkan dari pihak MedTweetMy untuk COVID-19 ni. Kita nak bagi sumbangan kepada petugas kesihatan, frontliners kita. Tabung COVID-19 boleh pergi ke laman web dan also Facebook page MedTweetMy. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor atas perkongsian yang penuh bermaklumat itu tadi. Terima kasih doktor. Terima kasih. Baik. Okey, itu dia tadi kita telah pun bersama dengan Dr. Hafsah Sazali, pengamal perubatan pendaftar dermatologi. Jadi